Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, semua sihat ke? Waalaikumsalam, sihat. Sihat. Okey. Sihat. Puan. Sihat? Nama saya Naimi Yasmin, boleh panggil Cik Aini. Okey, semua dah ada ke dalam ni? Ada. Ada. Okey. Sebelum tu, pastikan semua dalam keadaan yang bersedia. Okey, kalau line tu tak elok, boleh cari tempat yang okey lah. Okey. Hari ni kita akan belajar pasal kemahiran kepimpinan, iaitu tanggungjawab dan kuasa. Iaitu modul 2 lah. Kita belajar CA 03. Dalam kod Z009 3/2015. Iaitu kebolehan teras. Okey, siapa yang tahu pasal tanggungjawab dan kuasa? Siapa tahu? Saya. Apa yang awak tahu? So, kalau tanggungjawab dan kuasa ni dari apa yang saya faham, seseorang tu mesti kalau macam dia jadi pemimpin, dia mestilah yang kena bertanggungjawab dan tidak salah gunakan kuasa. Macam tu. Okey, betul. Okey, hari ini kita akan belajar tanggungjawab dan kuasa. Okey, sebelum tu, tujuan pembelajaran kita hari ini, kita dapat terangkan hierarki di tempat kerja, terangkan tanggungjawab dan kuasa, lepas tu nyatakan pengenalan kehendak dan akhir sekali terangkan agen tanggungjawab. Okey. Okey, ini adalah isi kandungan yang kita akan belajar hari ini, iaitu yang pertama hierarki di tempat kerja, yang kedua tanggungjawab dan kuasa, yang ketiga perbezaan kebudayaan dan individu, yang keempat adalah penurunan kuasa tanggungjawab disokong oleh pihak kuasa yang sah. Okey, apa yang kamu semua faham tentang hierarki di tempat kerja? Apa itu hierarki? Ada siapa tahu? Sebuah organisasi Kalau tak ataupun tahu, peringkat hari kerja. ni kita akan belajar lah. Ada siapa Peringkat yang tahu? organisasi ataupun peringkat kerja. Tak ada ya? Data. Okey. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang saya katakan tadi. Iaitu terangkan hierarki tempat kerja. Yang kedua terangkan tanggungjawab dan kuasa. Yang ketiga nyatakan kesedaran budaya. Yang keempat terangkan penurunan kuasa dan tanggungjawab. Okey, ini adalah pengenalan kita pada hari ini yang bertajuk tanggungjawab dan kuasa. Iaitu pekerja adalah tulang belakang kepada sesebuah syarikat. Setiap pekerja perlu mengetahui tanggungjawab masing-masing terhadap tugasan pekerjaan yang diberi. Kejayaan sesebuah organisasi bergantung pada prestasi dan hasil kerja pekerjanya. Itulah pengenalannya. Okey, ini adalah hierarki di tempat kerja. Okey. Hierarki di tempat kerja adalah satu sistem atau organisasi yang orang atau kumpulan yang diletakkan mengikut pangkat, tanggungjawab, kemahiran, jawatan atau pangkat pekerjaan. Kedudukan ini telah dicipta untuk mengenal pasti peranan dan tanggungjawab sebuah hubungan tugas mereka kepada orang lain ketika mengatakan aliran atau arahan, aliran kerja atau arahan. Hierarki itu adalah satu sistem atau organisasi kumpulan yang orang letak untuk mengikut pangkat, tanggungjawab, kemahiran, jawatan atau pangkat pekerjaan.
Ya, itu adalah hierarki lah di tempat kerja. Ada siapa-siapa tak faham ke? Faham, Faham. cikgu. Okey, kita next. Okey, yang kedua adalah tanggungjawab dan kuasa. Iaitu setiap individu telah diterangkan tanggungjawab dan lingkungan pengaruh dan mungkin kuasa yang ada dengannya. Yang kedua, kepimpinan bekerja memberi tumpuan proses mengarahkan tingkah laku orang bawahan ke arah pencapaian beberapa objektif yang sama. Yang ketiga, tanggungjawab kepimpinan ditakdirkan sebagai keadaan atau fakta yang menjadi tanggungjawab terhadap sesuatu dalam kuasa kawalan seorang atau pengurusan. Faham tak? Ada siapa-siapa faham? Maksudnya, sesuatu individu tu, dia diterangkan tanggungjawab atau lingkungan pengaruh. Atau mungkin kuasa yang ada dengan dia. Itu adalah tanggungjawab kuasa. Lepas tu, dia beza juga tanggungjawab kepimpinan tu maksudnya keadaan atau fakta yang menjadi tanggungjawab. Atau maksudnya terhadap sesuatu dalam kuasa kawalan. Lebih kurang macam tu. Ada sesiapa faham? Faham ke semua? Faham ke semua? Faham. Okey, yang ketiga. Ada juga maksudnya authority tu maksudnya sebagai kuasa untuk menentukan, menghakimi atau menyelesaikan isu-isu atau pertikaian bidang kuasa, hak untuk mengawal atau perintah. Peranan pemimpin adalah untuk memberi inspirasi dan mewujudkan pengikut yang juga pemimpin kepada diri sendiri. Tugas pemimpin adalah untuk membawa perubahan yang membina dan perubahan yang diperlukan. Authority itu maksudnya kuasa untuk menentukan, menghakimi atau menyelesaikan isu-isu atau pertikaian bidang kuasa, hak atau mengawal dan perintah. Okey, adik faham ke semua? Faham. Okey, ini adalah yang ketiga iaitu perbezaan kebudayaan dan individu. Setiap organisasi mempunyai kebudayaan kerja yang tersendiri yang ditetapkan oleh peringkat tertinggi yang mengambil kira pekerjaan sekarang dari pelbagai aspek. Iaitu ada 4 aspek kat situ iaitu agama, budaya, kaum dan negara. Okey. Sebagai ketua kumpulan, kesedaran, sensitiviti dan tanggungjawab kepada pekerja bawahan adalah ciri-ciri yang perlu wujud untuk hubungan kerja yang baik. So maksudnya setiap organisasi itu dia ada kebudayaan kerja yang tersendiri. Dari segi agama, budaya, kaum dan negara. Okey. Yang keempat adalah penurunan kuasa, tanggungjawab disokong oleh pihak berkuasa yang sah. Iaitu kebenaran yang diberikan oleh majikan adalah untuk memastikan tanggungjawab yang dilakukan secara betul dan mencapai objektif. Yang kedua, garis panduan perlu diketahui dan difahami oleh ketua kumpulan. Okey, semua faham ke? Ini adalah pemimpin dalam sesebuah organisasi iaitu keperluan untuk semua peringkat, wakil organisasi, sebagai rakan, ahli falsafah dan pembimbingan. Yang keempat adalah
keperluan sokongan pelanggan. Okay, ini adalah peranan pemimpin lah dalam sebuah organisasi. Dia sebagai rakan, ahli falsafah dan pembimbingan. Dia juga wakil organisasi dan keperluan sokongan serta keperluan untuk semua peringkat. Okey, itu saja. Semua faham ke apa yang saya cakap tadi? Faham. Faham ya? Okey, saya akan edarkan kertas penerangan di Google Meet. Okey? Saya akan berikan masa dalam 3 hingga 5 minit untuk kamu semua baca dan fahamkan apa yang kita belajar pada hari ini. Okey, semua dah baca ke kertas penerangan? Ada siapa yang tak faham ke? Dah pun dah Kalau baca. ada siapa yang tak faham, boleh bagi tahu saya. Saya faham. Ini boleh makan. Macam 15 minit.
Okey. Semua okey ke? Ada lagi dalam ni? Ada yang dah tidur ke? Ada je ada. Kata puan. Tidur lagi. Miss tak tidur lagi, Miss. Ngantuk semua. Okey. Sekarang saya akan bagi satu soalan. Okey, saya akan tanyakan, nyatakan 2 peranan pemimpin dalam organisasi. Siapa yang nak jawab? Ada siapa nak jawab ke? Memberi inspirasi. Untuk memberi inspirasi kepada pekerja. Membawa perubahan. Dengan untuk memberi perubahan positif kepada pekerja. Okey, betul. Semua faham ke? Ada siapa yang tak faham ke? Semua senyap macam ni? Faham, Puan. Faham. Okey. Okey, sekarang saya nak semua tutup kertas penerangan yang kamu semua baca. Saya akan berikan beberapa kuis. Okey. Sekejap. Sekejap ya. Tekan. Tanya orang. Okey, semua nampak ke QR dia? Tak nampak. Okay, kita besar. Nampak Puan. Nampak. Semua boleh start masuk. Kita jawab kuis sama-sama.
kasih Puan. Akhir kelas kita dengan akan akhiri kelas